Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia di hari yang baru, hari Khamis 21 Januari 2021. Terima kasih kepada anda yang sedang menyaksikan kita, dan untuk makluman semua, hari ini merupakan episod ke-60 Sejahtera Asia. Jadi kita nak mengucapkan terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan kami. Bukan saja setia dengan pasangan masing-masing, tapi setia juga bersama dengan kami di Sejahtera Asia. Amboi, romantiknya John pagi ni. Selamat pagi, Jess. Berpuitis dia. Selamat pagi, Apa John. khabar, Jess? Khabar baik, Cantik John. baju. Cantik juga baju John hari ni. Batik apa ni, John? Ini batik daripada Indonesia. Kita, yelah, hari ni hari Khamis. Kita saja nak menukar mood sedikit. Asyik pakai kot. Hari ni memenangkan episod ke-60, kita pakailah lain sikit. Buat kelainan sikit. Baiklah, seperti biasa 1 jam kami akan bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122, dan kepada anda yang belum lagi mengikuti kita di laman sosial, boleh ikuti kita di Facebook dan juga Instagram Sejahtera Asia. Baik, seperti biasa kami akan mulakan dulu dengan perkembangan perkembangan COVID-19, dan kita akan mulakan dulu untuk negara kita, Malaysia. Negara kembali merekodkan kes harian melebihi angka 4,000 semalam selepas 4,008 lagi kes direkodkan semalam. Daripada jumlah tersebut, 4,003 adalah jangkitan tempatan, membabitkan 2,802 di kalangan warga negara dan 1,201 bukan warga negara. Manakala selebihnya adalah kes import, dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 dalam negara adalah sebanyak 169,379 kes. Apa yang lagi membimbangkan adalah jumlah kes aktif terus mencatat peningkatan, yang mana kini jumlah kes aktif adalah 41,087 kes aktif. Sementara itu, sebanyak 2,374 lagi kes sembuh dicatat, menjadikan jumlah kumulatif pesakit yang pulih ialah sebanyak 127,662 kes. Malaysia juga merekodkan pertambahan kes kematian COVID-19 iaitu sebanyak 11, dan menjadikan jumlah korban akibat wabak COVID-19 iaitu 630 kes. Selangor masih lagi mencatatkan kes harian tertinggi dengan 1,391 lagi kes, diikuti Kuala Lumpur sebanyak 513, Johor 470 kes, Sabah 406 dan Sarawak 203 kes. Dan untuk perincian ataupun untuk perkembangan mengenai COVID-19 dekat Sarawak, Jess, kongsikan. Semalam Sarawak telah mencatatkan 203 kes positif COVID-19, ya, di mana 1,120 kes, Kanowit 43 kes, Kuching 12 kes, Betong 8, Bintulu 5, Samarahan 5, Miri 4, Dalat 3, Kapit 1, Pakan 1 dan Serian 1. Jadi ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak telah meningkat kepada 2,750 kes. Dan juga terdapat 8 kluster yang masih aktif, iaitu kluster Barakut di Miri, kluster Bukit Sekubong Sebauh, kluster Jelita di Miri, kluster Pasai di Sibu, kluster Keranji Tabuan Kuching, kluster Bahsayap di Miri, kluster Stutong di Kuching, kluster Madok Meradong. Terdapat 32 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan dicas, ya. Pada semalam di Hospital Sibu terdapat 24 orang dan Hospital Umum Sarawak terdapat 8 orang, dan ini telah menjadikan jumlah kes pulih ataupun dibenarkan dicas telah meningkat kepada 1,231 orang, John. Dan semalam juga 204 PUI baru telah dilaporkan, di mana 3 PUI masih menunggu keputusan ujian makmal. Jadi kita masih berharap keputusan ini nanti negatif. Ya, dan betul. untuk ringkasan kes mengikut daerah di Sarawak, daerah Kanowit telah bertukar status dari status jingga kepada status merah, dan daerah Dalat telah bertukar status dari status kuning kepada status jingga. Daerah Serian dan Pakan telah bertukar status dari hijau kepada status kuning. Daerah Kuching, Sibu, Miri dan Beluru kekal berstatus merah, dan juga daerah Sebauh kekal berstatus jingga. Daerah Subis, Belaga, Betong, Meradong, Julau, Kapit, Simunjan, Asajaya, Beluru, Selangau, Sebauh, Samarahan, Sri Aman, Bukit Mabong, Bintulu dan Limbang kekal berstatus kuning, dan masih lagi 15 daerah yang kekal berstatus hijau, John. Panjang lebar dikongsikan. Sebab itulah kes semakin meningkat, betul. John. Jadi memang kena panjang lebar, kena bagi kesedaran kepada mereka ni. Ya, itulah. Jadi sering kali kami ingatkan kepada anda patuhi SOP. Sekarang peningkatan kes sangat membimbangkan, terutamanya dekat Sarawak, di Kuching, di Sibu, di Miri dan sebagainya. Banyak penularan
penularan kes tempatan. Jadi jaga diri, jangan keluar rumah kalau tak ada urusan penting dan pastikan jaga kebersihan kendiri. Baik, perincian berita seterusnya. Kalau kita tumpuan negara. Awal pagi tadi waktu Malaysia apabila calon Demokrat Joe Biden sah ditabalkan sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-46 di Capitol Hill, Washington DC pada awal Khamis tadi. Biden mengangkat sumpah jawatan di hadapan Ketua Hakim Mahkamah Agung Amerika Syarikat John Roberts pada pukul 12.49 pagi waktu kita dan 11.49 pagi waktu di Washington. Dan turut dalam topik yang sama, Kamala Harris sah diangkat sebagai naib Presiden Amerika Syarikat yang baharu selepas selesai mengangkat sumpah di bangunan Capitol Washington DC pada jam 11.42 pagi waktu tempatan di Washington dan pada pukul 12.42 pagi waktu Malaysia. Dan ini merupakan naib presiden pertama wanita di Amerika Syarikat. Jadi ini sejarah lah. Sejarah Jess presiden. saksikan tak semalam pagi tadi ke dah tidur? Nantilah just review balik. Jadi kami dari Sejahtera ASEAN nak ucapkan tahniah kepada Presiden Amerika Syarikat yang baru, Joe Biden dan juga Kamala Harris, naib presiden. Baik, itu saja antara perincian berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Dan pada pagi ini, kita bersama dengan seorang tetamu yang banyak cakap. Banyak cakap, tapi kita suka. Semua orang dah tahu dah ni. Yang orang nanti-nantikan Betul? juga ni John sebenarnya. Dan kita bersama dengan Wan Alif. Selamat pagi Wan Alif. Selamat pagi Wan Selamat pagi. Alif. Apa khabar? Dan Jess, apa khabar? Sihat lah? Sihat. Hari ini tak pakai batik pula. Hari ini Wan saya Alif tak pakai batik sebab nak tukar mood sikit lah. Peluang yang tak buat batik. Baik, okey Wan Alif, pegawai SSPNI dan juga penasihat keuangan. Kita nak tanyalah, tahun 2020, satu tahun yang mencabar. Dan ini merupakan tahun yang baru, 2021. Banyak cabaran yang telah pun dilalui sebagai individu, sebagai negeri, pejabat, negara sebagainya. Sebab kita nak memerangi COVID-19. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita tercabar ataupun banyak kekangan di dalam topik kewangan. Jadi sebagai permulaan untuk tahun 2021, bagaimana seseorang mungkin boleh memulakan ataupun menyimpan hasrat untuk menjadi mungkin lebih disiplin dari segi kewangan dan sebagainya. Lebih teratur. Okay, terima kasih John dan terima kasih kepada Sejahtera Asia untuk episod kali yang ke-60 pada hari itu. Wow. Yep. Okey, seperti sudah maklum, kita pun telah berada di tahun baru. Semuanya baru dengan norma baru, dengan apa kata orang kehidupan yang baru, dan mungkin ada yang membina kehidupan baru. Jadi dalam apa juga sekalipun kehidupan ataupun kerja kita mesti kita teruskan. Jadi kebanyakan masyarakat kita tahu yang duit itu adalah segala-galanya. Kita pun macam John dengan Jess dengan saya sendiri pun duit adalah segala-galanya. Dan segala-galanya perlukan duit. Dan tetapi ada yang kata orang luruh ataupun gugup ataupun musnah kerana duit. Dan ada yang alpa dan juga lep sampai sehingga melupakan tanggungjawab serta amanah yang dah dipertanggungjawabkan. Dan persoalannya di situ, adakah duit yang bersalah? Sesungguhnya duit bersalah. Yang bersalahnya seperti John cakap, pengurusan kita, strategik kita macam ni, disiplin kita sendiri macam ni kita nak atur untuk kita memastikan tahun 2021 itu kita boleh mengatur pengurusan kewangan yang lebih strategik dan lebih efisien lah kata orang. Kata orang kampung kami efisien. Okey, so yang perkara yang pertama iaitu ketahui bagaimana kita nak menguruskan belanjawan. Bukan setakat Malaysia, bukan setakat negeri Sarawak saja ada mengumumkan belanjawan-belanjawan. Kita pun kena umum belanjawan. Masuk tahun baru umum untuk diri kita sendiri. Mun kita dah ada anak bini, ada isteri umum dengan laki, laki umum dengan isteri. Maksudnya kena penjelaskan, kena terangkan apa yang bajet ataupun kedudukan kewangan seseorang. Macam mungkin ada yang dikurangkan dari segi allowance-nya. Mungkin ada yang ditarik balik 1, 2, 3, seperti tahun-tahun lepas. Jadi benda tu perlu dibincang, belanjawan family namanya. Belanjawan family. Belanjawan family. Bukan saja dari peringkat negara ataupun negeri, tapi dalam keluarga sendiri pun perlu ada belanjawan. Sebab betul?
kita memang Belum ada bajet. kena bajet kita pun. Kita sih tahu sebab benda yang paling merisaukan apabila seseorang terlalu layap lah, kata orang Sarawak, layap Layap. dengan kedudukannya kini itu, sebabnya ada allowance. Sesungguhnya allowance bila-bila masa boleh ditarik balik dan bila-bila masanya boleh dipotong ataupun dikurangkan. Ya, tengok kepada inflasi ekonomi kita macam ni memang dah majikan ataupun sesebuah syarikat dia si mampu lagi nak beri apa kata orang bayar lebih lah. Terpaksanya Potongan gaji. buat potongan gaji ataupun disarankan untuk bekerja dalam tempoh yang terhad sahaja. Asyik boleh lagi tempoh lebih-lebih lagi. Benda yang perlu kita bincang, jangan kita mbak 20-20 dengan 20-21 untuk sama. Sebab kita perlu tadi belanjawan tahunan untuk family kita pun. Itu sekaligus sebenarnya John, at least isteri, anak-anak tahu sebenarnya macam mana nak buat belanjawan di masa akan datang kalau ayahnya sendiri berkongsi bagaimana untuk buat belanjawan family ni sebenarnya. Belanjawan family tadi? Ya, belanjawan sendiri family. Buat ke? Betul. Cik Wan Alif? InsyaAllah sendiri buat, sebab buat untuk diri sendiri. Nak kata ada family pun, family setakat family adik-beradik dan juga ibu dan ayah lah. Kalau isteri dan anak-anak, insya-Allah kami soon. Kita doakan yang baik-baik saja ya, Cik Wan Alif. Terima kasih. Tapi itulah pentinglah ada bajet ataupun belanjawan ni supaya kita tidak lari daripada arah track, Yes. kita jangan off track. Tapi kalau contohnya macam orang macam awal tahun tahu gaji dia dah berapa dan dia boleh agak-agak dalam setahun tu dia akan dapat berapa. Lepas tu dia macam belanjawan dia tak buat tapi dia buat dalam otak. Dia macam buat Kira-kira macam kira sendiri je. Rasa macam nak beli, tak nak beli. Macam mana tu? Macam mana nak memupukkan semangat macam ataupun disiplin untuk yang ada lebih bajet tinggi. ataupun belanjawan tu. Sebab itu saya rasa satu masalah Itu satu masalah. Bukan John saja. Saya rasa semua orang. Kebanyakan orang memang ada masalah yang sama juga. Ya, Nak menahan diri daripada beli benda yang tak sepatutnya tu yang susah sebenarnya, Cik Wan Alif. Sebab itu mana-mana yang kita buat perlu letakkan kehendak kita. Kehendak kita ataupun apa yang kita nak capai sebenarnya. Nak disiplinkan diri masing-masing, memang ada ego masing-masing. Nak tundukkan ego masing-masing bila? Seseorang yang sakit. Bilanya sakit, kita sebut nasihatkan kita padahnya apa-apa tentang dirinya ni akan dengarnya akan. Tetapi ego manusia tu bilanya berada dalam kedudukan yang selesa, memang susah kita nak tegur lah. Jadi kita nak disiplinkan diri kita pun kita kena ubah penampilan kita, ubah cara kita. Cara 20-20 siap dapat diimbak lagi. 20-21 kita dah lain dah. Norma semuanya norma baru. Dan macam yang disentuh tadi, belanjawan keluarga. Mungkin dulu anak-anak kita malah hantar sekolah dengan bekalan, dengan nyempun kelas tahfiz petangnya, kurikulum petangnya. Tapi kini itu berbeza. Semua jangan ada telefon pagi-pagi. Biarnya pakai baju baju tidur. Tapi terpaksa ada telefon juga. Jadi di sini memang dulu kita dah nyedia makanan atau bekalannya, tetapi kini itu kos yang kita dah beralih kepada mungkin penyediaan gadget ataupun laptop ataupun penambahan data internet dia sekalipun. Sebab punya seorang je anak alhamdulillah lah. Punya dah sampai 5 ke 7 orang bisa juga lah palak, kata orang Sarawak. Pamah juga lah palak. Jadi di situ 20-21 ubah cara kita. Jangan ikut trend yang 20-20. Sebab apa? Kita masih ikut 20-20 dan kebarang kalian 6 bulan ke hadapan kita mungkin akan ada saving ataupun ada preparation lagi. Kita sih tahu apa yang berlaku sebab sekarang pun kita memang bukan kita aja. Satu dunia sedang berperang dengan COVID-19 tu. Dan kita sih tahu bila penghujungan dan apa yang akan berlaku pada penghujungnya. Jadi disiplinkan diri, buat persediaan, mendapat persediaan ya merangkumi 6 bulan ke hadapan. 6 bulan saving ataupun 6 bulan perancangan 6 bulan ke hadapan. Buat ialah meeting dengan family ataupun kita pun dengan kawan-kawan kita seperti yang kami ada. Cari kawan yang boleh memberi nasihat, bukan yang suka
kata orang tu. Suka batu api. Beli je Jadi saya. batu api. Beli je saya. Jadi So, malah jangan mau aja. menumpang juga. Langkah telefon baru. Beli bagus saya telefon tok kau. Cari penasihat, bukan punah sihat. Selepas ini itulah. kita akan bicara lebih lanjut lah. So, banyak perkongsian yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Tapi kita berehat dahulu hanya dalam Sejahtera Asia. Baik, terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke sekarang ini. Jadi sekarang ini kami dah di episod yang ke-60 untuk pengetahuan penonton di rumah. Baik, penonton di rumah hari ini kita punya tetamu berkenaan dengan membincangkan pengurusan kewangan iaitu Cik Wan Alif. Cik Wan Alif, tadi kita dah berbincang mengenai pengurusan bagaimana untuk masuk ke tahun 2021 ini, pengurusan kewangan. Jadi susulan proklamasi darurat oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi mengekang penularan COVID-19 serta pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai Perintah Kawalan Pergerakan PKP, bagaimana langkah-langkah awal dalam sistem kewangan dan adakah kesan PKP dan darurat ini tadi memberi kesan kepada pasaran kewangan kita, dan bagaimana pendapat Cik Wan Alif sendiri ini? Okey, terima kasih. Dan bagi saya pengumuman darurat serta pengumuman PKP oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita ianya lah bukan membabitkan satu bentuk rampasan kuasa kerajaan kita dan juga rampasan kuasa daripada tentera serta pelaksanaan perintah berkurung. Sebaliknya adalah untuk membendung masalah COVID-19 tu. Sebab benda tu memang kita dah di pada awal, jangan panik. Kebanyakan panik sebab waktu pengisytiharan darurat sekalipunnya memang dah berlakunya jualan saham dan bursa saham pun agak bilion petang ya. Tetapi benda ya siapa-siapa pun yang akan takutlah. Jadi kesan kepada pasaran ataupun dalam kewangan kita, pasaran kewangan kita, benda tu mungkin seteruk PKP yang sebelumnya lah. Sebab walaupun kini itu pemulihan yang dijangkakan yang dijangkakan untuk membendung COVID-19 tu agak terbantu sedikit, tetapi saya yakin dan saya pasti ianya akan berterusan dan ianya akan dapat dipulihkan pada penghujung Februari ini apabila vaksin yang seperti mana diumumkan akan hadir ataupun tiba khas untuk rakyat Malaysia. Jadi ia adalah satu peluang juga untuk meneruskan fiskal kewangan yang melibatkan sektor-sektor peruncitan, sektor perusahaan kecil dan sederhana. Jadi benda tu nak kata kesan, mungkin kesannya terlalu sikit. Seperti kita mengejut berlakunya PKP pada awal Mac 2020. Dalam masa yang sama juga terpulang kepada individu. Tapi banyak, bukan di situ aja, kami pun banyak ditunggah sidak peniaga-peniaga nak berkongsi bagai macam ni. Kedudukan kami orang kini tu, kedudukan macam ni nak ngurus aliran kewangan bisnes. Ada yang terpaksa tutup kedai, ada yang terpaksa kurangkan pekerja, ada yang terpaksa lakukan penstrukturan semula. Tapi benda yang kita dapat elakkanlah. Bukan dari sudut sektor perniagaan sekalipun, dari sudut pekerjaan, ada yang pekerjaan swasta ataupun kerajaan terpaksa
berhenti kerja atau diberhentikan disebab ada sebab-sebab tertentu. Mungkin ada yang kena berhenti mengejut atau sebagainya lah. Jadi pendapat dalam masa yang sama untuk pasaran kewangan di Malaysia tu iaitu benda tu mesti akan berterusan lah. Jaminan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan sendiri pun madah benda tu pun kita dapat kawal. Jaminan yang ditawarkan memang dapat diurus takbir. Sebab apa? Sebab saya yakin rakyat Malaysia pun dalam norma baru sebab 2020 kita dah jalani PKP yang terlalu panjang. Bila terlalu panjang kita memang dah lali dengan SOP. Jadi 2021 peniaga kecil ataupun runcit sekalipun dah biasa ikut SOP. So benda tu si jadi masalah lagi. Si jadi masalah dan si akan memberi kesan yang besar. Cuma mungkin akan memberi kesan yang kecil kerana kunjungan pelanggan-pelanggan ataupun kedatangan pelanggan di permis perniagaan kurang ataupun dihadkan. Dan pelaksanaan PKP, PKPB dan juga PKPP pun kena itu pun ada syarat. Dan syaratnya untuk sektor perniagaan yang terpaksa ditutup seawal 10 malam. Dan banyak yang berpuas hati, ada yang cakap bawa balik kerja macam ni nak cari makan dan sebagainya. Tapi benda yang kita terpaksa pola bukan untuk diri kita saja, untuk semua. Sekarang kerjasama antara semua orang Betul. supaya kita boleh kembali seperti biasa lagi. Kerjasama. Baik, Mak Alif, baru-baru ini pengumuman khas pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia ataupun PERMAI. Banyak peluang bantuan yang disediakan juga ditawarkan dalam usaha bagi memastikan kelangsungan hidup rakyat dan juga kelangsungan berterusan untuk perniagaan-perniagaan. Jadi mungkin apakah peluang serta kaedah terbaik bagi mereka yang menerima manfaat ini dan memastikan kaedah kewangan mereka teratur dan boleh dimulakan? Okey. Sebab kita nak mulakan sesuatu sebab ada sebabnya, betul sih. Setiap permulaan tu mesti ada sebab kan. Nak pergi ke 1000 langkah mesti mulakan dengan 1 langkah dululah. Jadi kerajaan ambil langkah yang tepat pada kini itu, laksanakan PKP dan juga darurat untuk memerangi COVID-19 tu adalah langkah yang baik. Dan pengumuman pakej bantuan ekonomi dan rakyat PERMAI 2021 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang sangat kata orang dekat kepada rakyat. Di mana peruntukan 15 bilion yang diwar-warkan, yang di-announce oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sangat-sangat ditunggu-tunggu rakyat pada saat itu. Walaupun kita baru je masuk tahun baru 2021 tetapi kita dah diuji macam-macam dugaan, macam-macam musibah dan juga betul kita mesti tahu lagi apa yang berlaku selepas tu. Jadi dengan bantuan seperti itu mesti kita dapatkan dan gunakan sebaik mungkinlah. Dan yang paling kata orang mencuri tumpuan dalam bajet dalam pengumuman PERMAI baru-baru itu adalah untuk bantuan prihatin rakyat. BPR yang pastinya ditunggu-tunggu oleh 8 juta penerimanya. Banyak dia sama macam BSH sebelum ni kan? Ya, betul. Banyak penerimanya yang pastinya akan memanfaatkan golongan bujang yang pendapatan kurang daripada 5,000. Dan yang berkeluarga berpendapatan kurang daripada juga 5,000 juga untuk yang berkeluarga. Jadi benda tu adalah peluang. Dan rezeki lah kata orang. Si dapat dinafikanlah. Setiap perniagaan, setiap perjalanan kehidupan kita satu je. Rugi itu pasti. Dan keuntungan itu adalah rezeki kita. Jadi itu rezeki datang. Dan manfaatnya dengan betul-betul. Jangan buang peluang. Janganlah kita sorry to say lah kata orang kampung kami, sorry to say lah. Ada yang buat pengeluaran yang sebelum-sebelum tu yang yang sebelah kiri saya bermotor baru. Wow. Salah pakai lah. Sebelah kanan berbasikal baru. Saya madah salah. Saya dah nak madahnya benda tu. Ya memang kita pun duit hak. Tapi mun kita rancang untuk tahun-tahun akan datang susah sebab
PKP yang dilaksanakan tu dan juga tempohnya, Yap. saya rasanya akan 2 minggu aja. Agak Betul. panjang Ya, sebenarnya. Kita mesti tahu sebab kami rasa dalam keadaan kini itu apa-apa boleh berlaku. Yes, apa-apa boleh berlaku, apa-apa Yalah. je tragedi yang boleh berlaku, malapetaka boleh berlaku. Betul. Satu je, adakah kita dah bersedia? Ya, Okay, Jad, itu nak adalah soalan yang perlu ditanya pada diri sendiri. Adakah kita betul. bersedia? Adakah kita Terima dah kasih Wan bersedia? Alif. Ya. Sekali lagi Terima kerana sudi kasih bersama dengan banyak-banyak. Sejahtera Asia Ibuh Jerak. Ada orang? Ibuh Jerak. Ibuh Jerak datang ni. InsyaAllah, sip je Kak. Baiklah, kita akan berehat sebentar. Selepas ini kami akan kembali lagi dengan tetamu yang seterusnya. Siapakah? Kita jumpa selepas ini. Berehat sebentar. Belajarlah untuk rendah hati, rendahkan hatimu serendah-rendahnya sehingga tidak ada seorang pun yang boleh merendahkan. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 TVS. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia. Jangan setia dengan pasangan saja, setia dengan kita juga. Ada kiku, Anda Samia. Baik, tadi kita pun dah membincangkan mengenai topik kewangan, cara pengurusan kewangan dalam tahun baharu ini dan banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan yang kita harus manfaat dan guna sebaik mungkin. Dan juga pada petang ini, tumpuan apabila Ketua Menteri Sarawak yang amat berhormat Abang Johari yang akan umumkan bantuan khas Sarawakku Sayang 5.0 dan dijangka akan membuat sidang media pada pukul 2.30 petang ini. Jadi sama-samalah kita saksikan ataupun nantikan apakah jenis bantuan khas Sarawakku Sayang lagi yang akan Kerajaan Negeri Sarawak salurkan kepada rakyat Sarawak. Baiklah, Jess, untuk topik yang seterusnya, inisiatif bantuan kucing Food Aid kepada mangsa bencana alam, dan untuk itu kita bersama dengan Encik Jong Tian Loong, sukarelawan ataupun volunteer for Kuching Food Aid. Good morning. Yeah, Good morning. Good morning. Welcome to the... Thank you very much for having me here. Yeah. So maybe as an introduction, Kuching Food Aid, maybe you can share a little bit, what is Kuching Food Aid? Oh, okay. So basically, it was started back in November. Okay. The founder is actually a good friend of mine. Her name is Chantel. When she came back from Sydney, she responded to a social media posting that certain area in Kuching, due to MCO, are in need of food. Okay. So she started donating on a personal level, and then she started getting a lot more requests. And she documented the whole thing on her Instagram and on her Facebook, and so that's how it started. So basically, Kuching Food Aid, we work with a network of volunteers. There's about 32 of them. Some of them are non-profit groups, and some of them are religious groups. Okay. So they actually have a list of families that they help. But due to MCO, they are not able to help them because lack of funding. So what we do is we fundraise, and we work with supermarket who pack them, and then the volunteers will go and pick it up and send it to the families that they actually help. So that's how it works. Yeah. So meaning that they can actually, the public can actually help those in needs through the supermarket. Yes, so there are various ways that people like you or anyone can help. Not only within Kuching, we actually get donation from all over Malaysia, from all over the world as well. So if you're in Kuching, there's a few ways. So first thing that you can do is if you see these boxes, they are available at some of the supermarket in town, like Ta Kiong, Choice, and Everrise. And so what you do is you pick up a box. A box is 50 ringgit.
So you'll pay for it, and then you can bring this box home as a souvenir. Okay. So in you bring the empty box home. Yeah. as So a this is souvenir. this is a souvenir for the people who actually donate. Yep. So Okay. like I said earlier, so we have two different types. So this is generation 1, this is generation 2. So we try. But Chantel herself is a graphic artist. Yes. So we're trying to make it fun for people that donate, so they can bring this home and be a collectible items. Yep. So when you pay, and then the supermarket will then pack the food. So it's very basic, essential stuff that can last them for a whole week. Rice, eggs, noodle, bihun, flour, this sort of thing. With, Yeah. with many this 50 inside. ringgit. Yeah, 50 ringgit can 50 actually go a ringgit long only. way. I mean, it's really a lot of stuff that that's basic, but then it's survival. Yeah, carbohydrates, protein, and that sort of thing. I Yeah, see. actually, a lot of there's a lot of thought that actually went into what we should give to all these family that needed help. Yeah. But you did mention about the list of the families that will receive this Right. aid. So what are the indicators of this aid distribution? Okay, so basically, we are working with what we so-called the B6 level urban poor within the B40. So basically, these are families that makes 600 ringgit or less a month. 600 ringgit. 600 ringgit or less a month. Okay, so these are the people that registered with the government, under this particular list. But due to MCO, we actually have a lot more people that make slightly more, but now has fallen into this category. So the people that will actually know them are the volunteers, because they are the one that goes out and see these people and meet these people. So they provide us with the list, and we also do our sort of auditing. So we also go out and make sure that these people are really in need of aid, rather than just us giving free food to people that doesn't need it. Yeah. Yeah. So is it focused only for the Kuching peoples? Well, so far, we try to focus our effort on urban poor in Kuching, but so far we have gone as far as Bau. Oh, Bau. Okay. Yeah. So our main focus is still within Kuching, because through this experience, we realize, we know there are poor people, but we don't know there's so many poor people, because so far, since November 5th, Kuching Food Aid has donated to about 4,000 families. 4,000 families. Yeah, Oh, of that's the a urban lot, poor in actually. Kuching. Yeah, I know, it's really incredible. So yeah, so there's a lot of people that need help, and we'll just keep doing this. Yeah. Right. So are you guys supported by any non-government agencies, NGOs, or people giving funds? Or yeah. Right. So our main source of income are Yeah. through private donation and a Okay. few corporate donation as well. We have not, because it's very new. It's only 2.5 months. Yep. This whole project is about 2.5 months old. We really, have not gotten the chance to see what kind of aid government can give us. I mean, eventually we're going to look into it, but at the moment, no. But we do work with NGOs. So what happened with a lot of these NGOs that have their own list. So previously, before MCO, they have private funding. But these days, because a lot of company are, impacted financially due to MCO, so the funding from private company has cut down. And another problem is that they cannot do large-scale fundraising like we can, like food fair and that sort of thing. So, because of MCO, a lot of funding are getting cut. Yes. Yeah, so they are not able to do it. So we work with non-profit as well. Yeah, so they will approach us, then we will sort of audit, their list, and then, we help from there. So, yeah. Wow. So it's not only depends on the governments, the governments, but the NGOs also NGO, will be private helping donors. also. Yeah. And- So the NGO are the one that help us distribute the goods. Distribute the goods. Yeah, Oh, and it's okay. incredible. Last 2.5 months, Kuching as a community has really pulled togeted. So yeah. How's the response so far for this the response. box? Oh, it's really good, because these boxes we have, out of the 4,000, I think 1,000 came from the supermarket, and we started this December. Yep. So it's only about 6 weeks. It's very young. It's It's a very young project, and then things are moving really, really fast. It went from initially where it was packed by Chantel's family Yep. to now we are using supermarket. To try to make it more sustainable, because it's impossible for her family to pack for the True. the whole year. Yep. So then she found a way and talked to all the supermarket, and they're willing to help as well. So yeah, it's really incredible. Amazing work. Wow. Yes, Yeah. that's why. Yeah, very impressed. Anyway, kita akan berbicara lebih lagi mengenai Kuching Food Aid, macam mana nak membantu, apakah yang mereka lakukan dan sebagainya. Semuanya selepas ini. Kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami di Sejahtera Asia.
Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia dan topik kita sekarang ini adalah kita membincangkan mengenai kerja sukarelawan oleh Kuching Food Aid di mana mereka membantu keluarga-keluarga yang memerlukan makanan ataupun makanan asas, makanan basic yang seperti beras, telur dan sebagainya. Dan kita masih lagi bersama dengan Jong Tian Loong. So, okay, we want to ask, recently Kuching or Sarawak has been hit by floods. So, Right. what are among the help or the assistance that Kuching Food Aid actually provided to Okay, the flood victims? So Kuching Food Aid, basically our main focus is still food, but Okay. for once in a while when things like disaster hit, so like you mentioned earlier, recently we've been hit by flooding, major flooding in Sarawak region, and so Kuching Food Aid since January 13, we started Kuching Flood Aid. Flood aid. Kuching Flood aid, Flood Aid. yes. Food aid to flood aid. Exactly. So 8 days. So Kuching Flood Aid has been around for 8 days, and within the 8 days, we work with Dream Master, and then we have donated close to 1,400 bedding sets that include a mattress and also pillows to all the people that needed help. And this went as far again, as Bawu, and so yeah. So again, the volunteers are telling us who needs help, where we need help, and basically we just keep buying things so that we can send it out to them. Yeah. So it's a collaboration with Dream Master. So Yes. they actually donated the mattress. They give us really good price. Yeah. So same thing with a lot of supermarket at the same. It's also the same. They give us good price so that we can be able to get so much out of the 50 ringgit budget. Yeah. So. Betul ya, orang yang Amazing menerima tu sebenarnya Sebab mereka memerlukan. sebab mereka memerlukan lah. Jadi itulah. Dia tak minta juga sebenarnya nak dihadapi perkara banjir macam ni. So we want to know, is Kuching Food Aid fully responsible for the logistic level, like for example finding manpower, Right. resources and etc. Okay, so at the current moment, Kuching Food Aid as a program, so we work with volunteers. So the volunteers are the one responsible to distribute the aid. So they take care of the logistic. But once in a while, if their volunteers are not able to show up and to help, then we will chip in and go in to help. So logistic is actually done by the volunteers that we work with. But previously, we need a lot more manpower because we need to pack food. Before the supermarket came in, we had to actually pack the food. It's actually really Chantel and her family again. They had to pack the food, so we needed a lot of manpower at that time. But now not so much because we feel that working with supermarket is a better way to sustain the program. But if needed, then people like me and some of the volunteers will come in and help distribute the aid to people that need it. Because when they need food, they need food. Yeah. They cannot really wait. If you tell them to wait for another day, that means they will go hungry for another day. Yes. Yeah. So there's that urgency there as well. Yeah. Yeah. So for example, me and John want to be a volunteer. Yeah. So what kind of process that we have to go through? Let's say anyone, okay. us or anyone from the public say, Yeah, okay, I want anyone to from help the them. public. Okay, so with Kuching Food Aid, I think so far we have done quite a good job in terms of our network of distribution. So I think if the public wants to help, there's a few ways. Number one is donate. Donate. Yeah, donate. So again, go to the supermarket and look for these boxes. Usually they are at the checkout area, so you can just grab it and pay. So that's the best way to help. And also you can go online because we are also working with Online. thegrocery.com. Oh, Okay. grocery. Yes, Grocery.com. so it's an online grocer out of Kuching that Okay. no one really heard of, but then it exists. So they also help. So you go onto their website, you can also buy a box. Or Okay. you can just donate the money directly to Bring It On Association, and then we will help distribute the money as Bring well. It On Bring It Association. On, yes. Maybe you can share what is this association about? Okay, so Bring It On Association was registered in 2019 by Okay. myself and a few colleagues of mine. So the focus of Bring It On is actually children welfare, specifically for the low income and the urban poor. But then last year, Chantel approached us and wanted to do a collaboration. So Bring It On, we actually help manage the donation. Okay. So Chantel part, the Kuching Food Aid part, actually do the operation. So we manage the donation. So if you donate money into the Bring It On account, and we were able to distribute, pay the bills and things like that. Yeah. So the quickest way to find us is on Instagram, bringiton.my. Yeah. So all the account information is on it, so they can just bank into our account. So currently, all the money that we receive from Bring It On is all going to the Food Aid project. Yeah. Okay, so Esther, your own opinion. Honestly, how do you feel looking at having this urban poor right in the middle of the city? Like,
Right. Maybe you can share a little bit of Your expression, the your visual, feelings, yeah. like how the situation is at And this how does it this group of becomes people. a reflection to yourself? Yeah. And I think, I mean, it is a very sad situation. I mean, for those that follow Chantel's, Instagram, Jonathan, you say you are, and you will see the graphics. And these are people not living very far from us. They are, that's why they're called urban poor. And it's astonishing, how, I mean, from the volunteers, we know that the shortage of food among the urban poor is not a new thing. It existed Correct. way before the MCO. That's why the NGOs are helping them. And I think because of the MCO, the shortage become even greater. So and I think to see the family when they receive help and get a sense of relief and happy, and for the parents to know that they have food for their children, and I think that is quite amazing in itself. And I know that the MCO has impacted a lot of people financially, but I must say that I'm one of the lucky few who are not, and I know there's a lot of people like that, who are not impacted financially because of MCO. And I think from my point of view, doing this is the biggest, it's a way for us to sort of give back to the community and the city that has given us so much. We make our money here. And I think for us to be able to do a little bit, a tiny little part, back to the city, that has, again, that we love and given us so much, I think it's a wonderful thing. And Yes, Kuching has definitely. responded. Kuching has responded, and the donation we get, some of them are in big amounts. And people has been generous, I must say. And we're very happy to see that, because I manage the account. So every time when I open, my online account, I was like, whoa, So I'll be saying, oh my God, someone is giving us, 500 ringgit, 1,000 ringgit, 300 ringgit. But it doesn't have to be that. It can be 30 ringgit. It can be, 10 ringgit. Some kids gave us 5 ringgit. Ask the mom to transfer 5 ringgits to us, and it doesn't really matter. Anything helps. If I get 10 5 ringgits, that makes 50 ringgit a box. Wow. So it's Yep, better. that's Yeah. true. So anything helps. At this point. So yeah. They Very- must be grateful for this kind of help. Very good No, initiative. we are This grateful. For helping. I mean, that we were able to help. I think we feel very grateful that we can try to make someone's life a bit better one week at a time, because the box is only for 1 week. So so we are helping them just 1 week at a time. True. So that's what we look for. Yeah. Okay, maybe short as a Right. brief. What are KFA Kuching Food Aid future plans? Okay, so future plans, so we are still going to be doing this food aid. Okay. Again, once in a while when there's other disaster, we might be able to channel our money somewhere else, if possible. Again, shortage of food is not a new thing. Yes. It has been around. So I think with the current MCO, we don't know how long it's going to be. Seems like 2021 is going to be quite similar, but hopefully it's better than 2020. And so I think Kuching Food Aid, even after MCO, I think there is still a need for Kuching Food Aid. And what I like to do is, it's very specific. It's Kuching. We are from Kuching, so we are helping Kuching Kuching. very specifically, and I think it's very important. And, and we hope that probably somebody in Cebu, Miri, or wherever come out with their own organizations, Yes. Miri Food Aid or Bintulu Food Aid. Yes, Yeah, I mean, it if you guys are interested, to find out how this thing works, you can again go to Instagram, Contact, you look for Kuching Food Aid, account, message us. Can always talk we'll to Mr. share. Jong. I'm Yeah, sure yeah, he yeah. will be more than willing to help. Yes. Thank you so much. Yes, Oh, thank you you're so very much welcome. Thank you today, for having me. Very a good good job you guys are doing. Yes. Continue doing the good work. Thank you, and, thank you. Hopefully everything is going well, and God bless all of you. Thank you very much. Thank God you so bless. much. Thank you. Yap, terima kasih kepada anda. Selepas ini, saya dengan Jess akan kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kita akan berehat sebentar. Kita jumpa selepas ini.
Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia. Ada lagi setia. Dari tadi aku setia. Aku orang yang setia. Apa-apa pun jangan lupa untuk mengikuti kita di laman sosial Instagram dan juga Facebook Sejahtera Asia. Dan kepada anda yang mungkin terlepas siaran kita sebelum ini, boleh saksikan di YouTube TVS TV. Baik, Jess. Kesimpulan hari ini, tetamu pertama Wan Alif mengenai pengurusan kewangan di tahun baharu. Apa yang Jess dapat daripada Wan Alif tadi? Baik, kalau untuk pengurusan kewangan kita kena bijak merancang, Jos. Dan apa-apa segala bantuan yang kerajaan beri ini sebenarnya kita boleh gunakan sebaik mungkin. Contohnya sebagai pengeluaran KWSP tu sebenarnya pengeluaran RM10,000 tu sebenarnya dah cukup untuk mulakan bisnes kecil-kecilan sebenarnya, Jon. Jadi usahawanlah sikit. Tapi ialah kena menggunakan dengan sebaik mungkin. Betul. Dan jangan kena ada perancangan lah di masa yang akan datang. Baik, dan juga tetamu yang seterusnya nanti kita bersama dengan sukarelawan Kuching Food Aid, di mana saya sangat macam mana cakap, sangat inspired dengan kerja-kerja yang mereka lakukan. Dan inilah antara inisiatif Kuching Food Aid yang saya rasa kita boleh membantu keluarga-keluarga yang sangat memerlukan. Caranya senang je, Jess. Hanya perlu pergi ke supermarket yang ada jual kotak ni yang beliau sebutkan tadi, di Takyong, di Choice dan beberapa supermarket. Beli ni RM50 dan dalam RM50 ni ia akan dapat memberi makanan kepada satu keluarga untuk satu minggu. Satu minggu. Jadi pergi saja ke supermarket, beli ni RM50 dan awak akan dapat kotak kosong sebagai tanda penghargaan dan juga sebagai macam souvenir lah. Dan pihak supermarket akan packingkan barang tersebut dan Kuching Food Aid akan hantarkan makanan tersebut kepada keluarga-keluarga yang betul memerlukan. Jadi bantu mereka, kita tolonglah orang kita. Sama-sama tolong, sama-sama. Ya, betul. Kita jaga kita. Hashtag. Baiklah, terima kasih kepada anda yang selalu menyaksikan kami dalam Sejahtera Asia. Sampai di sini saja siaran kita untuk hari ini. Ya, tapi sebelum tu, Jon, kita nak ucapkan episod episod ke-60 Sejahtera Asia. Terima kasih produser, terima kasih tekniker semualah yang bekerja keras dengan kita sepanjang kita buat episod ni, 60 episod. Ini baru permulaan. Banyak lagi yang kita nak perjalanan kita. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Sejahtera Asia. Saya Jonathan Ding. Saya Jessica Chon. Kita jumpa lagi minggu hadapan hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Salam hormat. Curah